Assalamualaikum. Apa apa tu? Aku ada ni, aku baru aja habis baca laporan pendapatan suku pertama Tesla tahun 2023. Jadi ada banyak sangat maklumat menarik dalam laporan suku pertama ni, dan antaranya yang mungkin orang akan perhatikan dan akan tengok dan akan menjadi topik utama ialah dia punya margin lah. So kita tengok di sini dia punya gross margin tu makin menurun lah. Yang ni mungkin yang dah lama memerhatikan Tesla tak terkejut sebab Tesla memang duk turunkan harga. Jadi ini semua nampak dia macam bertentangan lah dengan apa yang dia punya founder Elon Musk kata. Mereka nak kekalkan margin, gross margin 30%. Tapi dia dah turun daripada 29.1%, antara tahap yang tertinggi yang pernah kita tengok pada suku pertama 2022 turun ke 19.3% pada suku pertama 2023. Dan dia punya operating margin pun turun sikit, banyak juga turun daripada 19.2% turun kepada 11.4%. Ini daripada suku pertama 2022 banding dengan year on year lah sebenarnya cerita. Kalau daripada banding dengan suku keempat 2022, dia turun daripada 16 kepada 11.4%. Jadi angka ni memang satu angka yang mungkin akan menghasilkan kerisauan kepada pelabur-pelabur. Tapi untuk mereka-mereka yang nak membeli kereta, mereka akan suka kerana harga kereta Tesla semakin turun. Tetapi kalau kita tengok di sini, dia punya tahap pembangunan ataupun pengembangan pasaran kereta masih lagi kelihatan agak sihat, di mana year on year suku pertama tahun ini banding dengan suku pertama tahun lepas ada peningkatan 37% dan juga 45% untuk Model 3 dan Model Y. Kalau dibandingkan dengan suku keempat 2022 memang ada penurunan sikit, daripada 20,613 kepada 19,437 untuk Model S dan X, tetapi untuk Model Y dan 3 terus meningkat lah. Dan juga di mana di situ kita melihat strategi Tesla sebenarnya memang dia orang nak katakan dia orang nak kena increase dia punya production dan therefore dia punya sales kerana dia baru buka kilang baru. Jadi strategi ni sebenarnya make sense sebab bila dia baru buka kilang baru iaitu Texas dan juga Berlin, kilang-kilang ni semua kena ramp up. Jadi mau tak mau, kilang-kilang ni kena menghasilkan jumlah kereta yang banyak. Dan kilang Tesla ni bukan kilang kecil-kecil. Kalau kita dengar dia punya perbualan dengan pelabur tadi, menurut Elon Musk, dia kata dia orang lebih mahu mengejar volume buat masa ini. Ialah maksudnya sebab kilang tu kan tengah baru nak buka, dan kilang tu sendiri menjadi headwind ataupun sebab pengurangan margin kerana ialah overhead yang sangat besar. So this margin sekarang ni kalau kita tengok nampak turun ni, kita jangan risau sangat kerana dua kilang besar Berlin dan Austin baru saja dibina dan masih lagi belum ramp up production. So kalau kita nak tengok kenapa 2022 suku satu tu cantik sangat, ialah kerana pada masa itu Shanghai dah full production, tetapi Berlin semua dan Austin masih lagi belum lengkap, belum siap. Jadi dia punya amortization semua, dia punya overhead dia tak begitu tinggi. So throughout the year 2022 sampai ke suku pertama 2023 ini, Berlin dengan Austin dibina, maka kos tersebut meningkat dan menyebabkan penurunan sedikit daripada segi dia punya margin lah. Satu lagi aspek menarik laporan kali ini ialah di mana peningkatan solar energy storage meningkat dengan agak besar juga, di mana kita melihat dia punya storage deployed tu dah sampai ke 3.8 sampai 3.9 gigawatt, satu peningkatan yang sangat besar sebanyak 360% lah. Dan dia punya solar pun meningkat juga, taklah banyak mana sangat. In fact there's a significant drop daripada quarter 4. Solar ni memang sedikit susah sikit untuk Tesla sekarang sebab dia punya installation process itu kadang-kadang adalah lama dan mungkin complicated lah. Satu lagi data menarik ialah kita lihat bagaimana jumlah supercharger station juga meningkat. Jadi jumlah supercharger station meningkat lebih kurang dalam 300 sampai 300 station location. Dan actual connector meningkat dalam 3,000. So setiap on average satu station dia dalam 10 lah kot, between 8 to 12 lah. So itu satu lagi perkara yang orang lain tak buat, yang Tesla terus melakukannya. Dan saya rasa ini satu strategi yang bagus. Bila kita tengok nanti dia punya pendapatan daripada tenaga tu semakin meningkat. Dan tak lama nanti saya rasa memang Tesla pun cakap banyak kali dah, dia punya bisnes tenaga dia akan jadi jauh lebih besar daripada bisnes kereta dia. Dan inilah benda yang saya selalu nak sebutkan kepada syarikat-syarikat kereta, kawan-kawan di syarikat kereta, bahawa ini yang menjadi sasaran oleh Tesla. Dia memang sasar untuk
menjual tenaga lebih banyak pada jual kereta tersebut. Kereta tu sebagai enabler lah agaknya kan untuk Tesla jual tenaga, macam orang jual printer dengan printer ink lah kan. Dah jual printer, mesti orang nak beli printer ink. So ini dah beli kereta, mesti nak kena beli tenaga. Dan buat masa sekarang, Tesla memang secara senyap-senyap kita kata pun fokus kepada supercharger network dia. Dan di Malaysia dikatakan mereka akan membuka 50 supercharger network, di mana 15 dikatakan akan dibuka untuk semua jenama-jenama lain. Dan yang menariknya untuk Tesla, dia punya supercharger network dia paling sikit pun tak silap saya 3 atau 4 lah kepala charger, dan yang besar tu sampai berpuluh-puluh, 5-60 charger pun ada satu location. So di Malaysia kita belum tahu lagi macam mana, tapi itu adalah arah memang mana Tesla sentiasa pastikan dia ada supercharger network lah di mana pasaran dia beroperasi. Kita juga diberitahu bahawa Cybertruck dah masuk pilot production dan ditunjuk gambar. Dan gambar-gambar ni memang cukup unik dan cukup menarik lah kalau kita tengok bagaimana dia menggunakan gigacasting untuk beberapa bahagian, termasuklah bahagian tepi Cybertruck tersebut. Jadi kalau kita tengok dalam gambar ni, kita boleh nampak bahawa gigacasting depan Cybertruck tu obviously lebih besar daripada gigacasting yang kereta Model 3 dan Model Y. Tapi tu gigacasting belakang tu memang nampak betul-betul monster lah, sangat-sangat besar. Dan kita lihat ini memang menunjukkan mereka terus membuat inovasi dari segi pemasangan kereta dan penghilangan kereta. Dan mereka juga sedang memasang dia punya volume production line, dan dijangka akan membuat handover dalam mungkin suku ketiga lah. Jadi kita dah masuk suku kedua, so ada lagi mungkin penghujung suku ketiga lah, ataupun awal suku keempat. Kita nak bagi some leeway sikit, because Elon time ni kadang-kadang dia lambat sikit lah. Dalam gambar yang menunjukkan tooling for Cybertruck line ni, jelas kita nampak itu ialah sebuah mesin gigacasting lah. Cuma saya tak ada sense of scale untuk beritahu you sama ada ini yang jenis 12 tan ataupun 12,000 tan ke, 9,000 tan ke, 6,000 tan ke. Tapi katanya mereka menggunakan 12,000 tan untuk menghasilkan gigacasting yang besar untuk Cybertruck. Seperti yang saya cakap tadi, FSD ni ataupun autonomy lah satu faktor penting dalam untung masa depan Tesla. Dan dia orang tunjuk bahawa dia punya FSD dan sudah pun memandu lebih kurang 241 juta kilometer. Dan ini menghasilkan satu data yang sangat besar lah. Dan apa yang mereka akan boleh gunakan daripada data tersebut sudah tentu akan memberi impak kepada keupayaan sistem tersebut untuk memperbaiki di sistem tersebut lah. Dan kita tengok bagaimana carta ni dah meningkat secara eksponensial lah. Dan kita rasa mereka akan boleh mencapai satu tahap peningkatan yang baru dalam masa yang agak dekat jugalah. Saya tak tahulah macam mana, tapi saya rasa sebelum 2025 mungkin FSD itu boleh berfungsi secara, kalau tak sampai level 5 pun setidak-tidaknya level 4 lah. Dan yang seterusnya kita tengok di situ Model 3 cost normalization, dia tunjuk daripada 2018 sampai 2022 dia orang telah berjaya menurunkan kos sebanyak 30%. Ini satu peningkatan yang sangat besar dari segi kos. Dan kita tahu ini mereka telah berjaya lakukan dengan pelbagai cara lah, termasuklah membeli bahan mentah secara pukal dan menggunakan kontrak harga tetap, dan juga peningkatan kecekapan dari segi penghilangan dan lain-lain peningkatan kecekapan lah. Dan ini yang membolehkan mereka untuk terus menurunkan harga sampai masih lagi memastikan mereka punya margin ataupun keuntungan masih lagi kompetitif berbanding dengan industri, dan juga berbanding dengan stok-stok yang menjadi indikator lain seperti S&P 500 pun mereka masih lagi dalam keadaan yang agak sihat. Jadi secara keseluruhannya kita tengok mereka telah mencapai 11.4% operating margin dalam suku pertama ni, 2.7 bilion gap operating income dan 2.5 bilion gap net income lah. Jadi dia punya non-gap income dia 2.9 billion US dollars. Operating cash flow dia 2.5 billion, free cash flow is 0.4 billion. Jadi maksudnya lepas tolak segala bagai beruk, ada lagi 0.4 billion extra lah, 400 juta. So peningkatan 0.2 billion in cash and investment in quarter 1 to 22.4 billion. So Tesla ada cash pile sebesar 22.4 billion, which is a very healthy amount untuk mereka, sebab untuk mereka lakukan sebarang pelaburan sekarang untuk meningkatkan kapasiti mungkin tak memerlukan 1/3 pun daripada apa yang mereka ada sekarang. Dan apabila kita tengok Cybertruck ni akan masuk production, jadi tahun depan juga kita expect
dia punya angka-angka dia akan berubah, dan juga sepanjang tahun ini saya percaya kita akan lihat dia punya margin tu kalau tak meningkat kembali pun, sekurang-kurangnya dia akan stabilize apabila Berlin dengan Austin mula ramp up. Jadi kalau kita tengok cerita kilang tadi tu, di Berlin dia punya install capacity dia lah 350,000, dan di mana untuk Texas ialah 250,000. Jadi mungkin kenapa kecil sikit kat Texas, sebab Texas ada Cybertruck saya rasa, dan mungkin dia akan juga ada di California untuk menghasilkan Model 3 dan Model Y. So dekat seluruh US capacity Model 3, Model Y dia ada dekat dengan 800,000 lah. So that's not an issue for them kat North America. Untuk Europe, I think Berlin will supply everything, dan Berlin dah sampai run rate 250,000. So that's they're really nearing dia punya production capacity. This is normal. Kat Shanghai pun dia continue to ramp up. Sampai Shanghai sekarang kita tengok boleh menghasilkan 750,000 kereta. And this is already nearing, dah sampai dah production capacity dia. So dia pun beritahu Shanghai dah sampai production capacity dia, tak ada banyak ruang lagi lah untuk expand kat situ. So that could mean they might have further supply constraint, tapi tak apa, sebab dia dah beritahu bahawa mereka akan membina satu lagi kilang di Shanghai yang mempunyai kapasiti yang dikatakan mungkin lebih kurang sama juga. Maksudnya untuk pasaran-pasaran baru seperti Thailand yang baru buka, yang mendapat respon yang sangat bagus. Malaysia juga akan come online soon, dan beberapa pasaran lain yang akan kena memerlukan kilang barulah. Kita tak tahu berapa volume yang anda expect untuk pasaran-pasaran baru ni. Secara keseluruhan saya rasa strategi yang Tesla gunakan iaitu untuk meningkatkan volume dan penguasaan pasaran semasa ekonomi tak menentu ni adalah satu strategi yang betul dan tepat sebenarnya kalau kita fikirkan, kerana mereka ada 2 kilang baru yang perlu menghasilkan produk pada volume yang banyak. So memang mereka kena jual semua produk-produk tersebut untuk memastikan dia punya cost per unit dia turun balik kompetitif seperti yang mereka rancangkan. Dan yang keduanya, ini kerana mereka mempunyai ruang untuk bermain dengan harga yang akan membolehkan mereka mendominasi pasaran lah. Dan sekiranya betul apa yang mereka anggarkan, iaitu mereka akan boleh mengumpul dana ataupun keuntungan atau pendapatan lebih banyak dengan FSD, sama ada through subscription ataupun outright purchase, mereka akan terus boleh meningkatkan pendapatan dengan volume produk yang ada di pasaran. Jadi FSD ni dia orang punya subscription dia, tak silap saya, lebih kurang dalam $100 sekitar itulah sebulan. Jadi kalau bayangkan ada banyak kenderaan di jalan raya dan ramai yang nak subscribe kepada FSD apabila ianya dah berjaya mencapai tahap yang lebih baik, maka potensi untuk pengumpulan keuntungan adalah lebih besar untuk Tesla. Cuma untuk para pelabur mungkin mereka tak senang hatilah melihat margin ataupun tahap keuntungan Tesla mula menurun. Jadi apa kau punya komen, apa kau punya pendapat, cuba komen sikit kat bawah dan kongsikan dengan aku dekat bawah ni. Macam biasa, tolong aku sikit lah subscribe dan tolong tekan butang loceng. Pandu Malaysia, Pemenang Berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah.